Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bersiaran kepada semua penonton dalam rancangan Kisah 9 Suku Malam, ya, satu channel yang disediakan oleh pihak My Pusaka dalam berkongsi kisah suka dan duka, urus pusaka dan juga perancangan pewarisan. Memang kisah-kisah benar untuk dijadikan panduan kita bersama, insya-Allah. Ya. Hari ini 15 Jun bermakna sepatutnya PKP 3.0 berakhir pada hari ini kan, tetapi disambung lagi. Masya-Allah, saya percaya ya ramai di antara kita yang berasa amat keletihan dari segi mental, ya, bukan fizikal, lebih kepada mental. Tapi nasib baiklah ya, kalau sedang menonton pun boleh nampak saya pada hari ini begitu santai dengan jersey away Germany Euro for Euro 2020 yang dibawa pada 2021 ya. Akan bersiaran pada pukul 3 pagi ni, Germany bertemu France ya. Jadi dapatlah sikit kita meredakan ketegangan ya dengan suasana politik, pandemik dan sebagainya. Jadi sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berharap ya agar PKP ini boleh ditamatkan dengan lebih awal lagi ya, sebab ramai klien di luar sana yang nak berjumpa untuk menyelesaikan sama ada masalah perancangan pewarisan mereka ataupun masalah urus pusaka ya. Alhamdulillah semakin ramai yang sedar tentang kepentingan perancangan pewarisan dan menguruskan urus pusaka dengan segera. Saya percaya ini salah satu daripada effort yang tuan-tuan dan puan-puan berikan dengan berkongsi ya, like, share di kisah 9 Suku Malam kepada seberapa ramai umat Islam di luar sana. Alhamdulillah, ini satu kerja dakwah. Moga kita semua dapat keberkatan daripada usaha kita yang sedikit ni, insya-Allah. Ya, saya juga ada satu kes klien ya yang ingin berjumpa secara face to face untuk berdiskus dengan lebih lanjut dengan apa yang saya nak kongsikan pada kisah pada malam ni. Jadi malam ni sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan bersama saya Zulhazmi Ilyas alias Jurutera Pusaka dalam kisah Harta Pusaka Keluarga 69. Kita bayangkanlah satu keadaan keluarga 69 ya, macam mana cerita P. Ramlee ya. Tapi dia bukannya satu hubungan kekeluargaan yang complicated ya seperti keluarga P. Ramlee itu, tetapi ini lebih daripada dari segi legal aspect ya. Nanti saya akan kongsikan. Alhamdulillah. Jadi minta komen kalau ada apa-apa suara jelas ke, sebab di perumahan saya ni sekarang sedang hujan ya. Saya khawatir akan mengganggu siaran kita pada malam ni lah ya. Agak-agak okey lah ya. Jadi tak ada siapa yang komen ke, okey ke siaran. Okey, jadi pada malam ni sebenarnya prospek ya, ni belum jadi klien, prospek menghubungi saya 2 minggu lepas ya, memaklumkan bahawa bapanya telah meninggal dunia pada 14 Syawal tahun ini ya, baru saja ya. Dan prospek juga memaklumkan bahawa semua waris telah muafakat ya untuk melepaskan hak dan memberikan kesemua harta itu kepada ibunya ya, walaupun harta milik arwah ni dinilaikan melebihi daripada 2 juta ringgit. Wah, saya bila dengar kes macam tu kan, saya rasa wah, ini satu kes yang straightforward. Ini dah macam England punya cara permainan, straightforward ya, kick and run 4-3-3. Itu orang lelaki je tahu, orang perempuan hadam je lah ya. Very straightforward punya game, macam England punya style permainan ya. Tetapi seperti biasa pihak perunding ya, perunding My Pusaka memang telah dilatih untuk mengenal pasti seberapa banyak maklumat ya untuk memudahkan, untuk mengelakkan sebarang masalah apabila proses urus pusaka berjalan kelak. Jadi banyak discussion dan follow up ya dengan prospek ni kan, untuk mengambil fakta kes.
rupa-rupanya arwah mempunyai 2 isteri, ya, 2. Dan isteri pertama, ya, tidak dikenal pasti bagaimana keadaannya 15 tahun, selama 15 tahun. 15 tahun ni MIA, missing in action, isteri yang pertama. Dan isteri yang pertama bukan warga negara. Ya, dipercayai isteri pertama arwah meninggal semasa menaiki bot ke Indonesia. Ini cerita 15 tahun dahulu. Since daripada tu tak ada langsung dengar khabar berita. Ya. Tapi alhamdulillah ketiga-tiga anak arwah tu bertaraf warga negara. Ya. Bertaraf warga negara dan Bumi Putra. Okey. Jadi isteri yang hidup ni yang di mana waris-waris semua telah muafakat, ya, untuk melepaskan hak masing-masing nak bagi kepada ibu ni. Rupanya ibu yang ada ataupun isteri yang arwah yang ada sekarang ni bukan warga negara. Dia memiliki pasport. Ya, bukan warga negara. Dalam tu ditulis India Muslim. Pula dah kan. Kemudian prospek yang menghubungi saya tu, ya, untuk mendapatkan bantuan tu bukan juga Bumi Putra. Warga negara Malaysia tetapi bukan taraf Bumi Putra. Ya, taraf dia India Muslim. Sedangkan majoriti ataupun kebanyakan daripada harta arwah adalah pemilikan berdasarkan status Bumi Putra. Arwah ni orang Malaysia, ya, orang Melayu, Bumi Putra. Jadi nampak kes ni dah mula complicated, ya. Ada trik seolah-olah macam apa? Germany punya flying style, ya. 3132. Itu Germany punya flying style, ya. Okey. Jadi kes ni complicated. Mula complicated. Jadi bagaimana nak melepaskan hak atas pemilikan harta-harta arwah yang sebelum ni dimiliki atas kapasiti sebagai status Bumi Putra, ya, arwah Bumi Putra. Dan di situ ada pertanyaan, ya. Okey. Jadi pihak Mempusaka yang bagusnya, alhamdulillah, ya, prospek ini dimaklumkan oleh salah seorang klien My Pusaka lah, klien saya. Dia kata My Pusaka ada solusi yang lengkap. InsyaAllah, memang betul. Jadi berdasarkan kepada maklumat yang diberikan oleh prospek ni, alhamdulillah, ya, My Pusaka ada pelbagai solusi dalam memenuhi keinginan ataupun hasrat prospek ni untuk menyelesaikan kes urus pusaka arwah. Contohnya 15 tahun ibu tiri, ibu sebelah sana tu, yang 15 tahun tak dapat dikesan, dan juga waris-waris muafakat, ya, waris-waris di kalangan anak-anak ibu tiri tu. Jadi pihak My Pusaka mencadangkan akuan bersumpah. Sebab sijil kematian memang tiada. Jadi adalah satu tugas yang berat kepada pemohon ataupun prospek ni untuk mendapatkan sijil kematian, ya. Jadi kita mencadangkan akuan bersumpah di mana pihak My Pusaka akan menguruskannya. Okey. Berkenaan dengan status Bumi Putra, ya. Jadi kami mencadangkan kepada prospek, ya, untuk mencairkan ke semua aset-aset harta pusaka arwah nanti. Maknanya dalam perbicaraan di mahkamah, ya, kes ni akan dibawa ke mahkamah tinggi sebab melebihi 2 juta. Pihak kami mencadangkan semasa perintah pembahagian di mahkamah tinggi kelak dengan arahan untuk menjual aset-aset Bumi Putra ni, pemilikan arwah yang berstatus Bumi Putra ni memandangkan penerima itu, iaitu ibu kepada ataupun isteri kedua kepada arwah ni tidak bertaraf warga negara, apakah lagi Bumi Putra, ya. Jadi maknanya pihak My Pusaka memberikan satu solusi yang komprehensif, ya, bukan sahaja untuk menyelesaikan kes urus pusaka arwah tetapi juga dari segi status. Sebab dalam kes ni dia ada melibatkan 2 aspek. Aspek yang pertama iaitu harta pusaka dari segi syar'i. Aspek yang kedua adalah dari segi pemilikan status Bumi Putra, iaitu civil law.
Ya, jadi pihak My Pusaka mempunyai solusi yang lengkap untuk menyelesaikan kedua-dua isu ni. Ya, itu yang bagusnya My Pusaka lah. Ya, jadi kita pun memberikan sebuah harga kepada pemohon prospek ni, ya. Dan kami pun memberi jaminan kepada prospek pemohon ni, mengatakan harga yang kami berikan sungguh pun di Mahkamah Tinggi adalah almost half, ya, memang half daripada harga yang sebuah harga yang beliau terima daripada satu agensi lain. Kita kurang separuh untuk dengan solusi yang lengkap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, ya, betapa komprehensifnya My Pusaka. Walau bagaimanapun kita memahami constraint ataupun kekurangan yang dialami oleh pihak pemohon. Jadi kita membuat perbincangan selanjutnya. Rupa-rupanya adik kepada pemohon, ya, dia dua beradik, ya, pemohon ni, adik dia seorang-seorangnya yang bertaraf Bumiputra, warga negara Malaysia bertaraf Bumiputra. Tu kan pelik kan? Yang tiga yang keluarga tiri itu semua Bumiputra walaupun ibunya bukan warga negara. Yang di sebelah sini ibunya bukan warga negara Malaysia, apakah lagi bertaraf Bumiputra. Prospek ataupun pemohon ni warga negara Malaysia tetapi tidak bertaraf Bumiputra, ya, India Muslim, tetapi adik kepada prospek atau pemohon ni bertaraf Bumiputra. Itu yang saya maksudkan keluarga 69. Jadi berdasarkan maklumat yang terbaru tu, kita duduk berbincang balik, kita memberikan satu lagi solusi ataupun kaedah penyelesaian yang lebih baik. Ya. Apa dia? Kita mencadangkan kepada prospek dan pemohon ni, ya, di mana tidak perlu menjual harta-harta arwah, ya, yang banyak tu, tetapi diserahkan kepada adiknya yang bertaraf Bumiputra, di mana adiknya bertindak sebagai pemegang amanah kepada semua waris-waris. Nampak? Solusi yang cantik, lengkap, komprehensif, walaupun complicated macam mana pun kes huruf pusaka, ya. Sama complicated dengan Germany punya game style, ya. Kami ada, My Pusaka ada kaedah penyelesaiannya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton, apa yang dapat disimpulkan pada kisah pada malam ni, ya, yang pertama, pihak My Pusaka dan perunding-perunding My Pusaka memang kami bersedia, ya, untuk menyelesaikan apa sahaja kes urus pusaka yang rumit yang dialami oleh ramai umat Islam di luar sana. Datanglah berbincang kepada kami. Ya, khidmat runding kami percuma. Tiada masalah. Jangan malu, jangan segan. Telefon, WhatsApp, jumpa untuk berbincang. Ya, insya-Allah kita boleh selesaikan dengan pertolongan Allah. Insya-Allah. Yang kedua, kita ni yang masih hidup, mana-mana yang ada struktur keluarga yang rumit, ya, contohnya bini mata biru, ya, bini yang daripada seberang yang makan jamu kuat, ataupun ada 2-3 bini, ya, struktur family yang complicated. Saya menasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya membuat perancangan ni. Sebab apa? Kita tak nak kes harta pusaka keluarga nombor 9 ni berlaku kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, complicated. Susah nak diselesaikan. Ya. Mungkin waris-waris akan berbalah. Jadi, bagaimana keadaan tuan-tuan dan puan-puan di bawah sana, ya, di alam barzah? Adakah aman? Tak aman kalau waris-waris berebut, bergaduh, pusaka tak selesai, ya. Jadi sekali lagi saya berpesan, ya, mana-mana ada yang mempunyai struktur keluarga yang agak rumit, ya, lebih baik semasa hidup ni buatlah perancangan pewarisan. Hubungi kami di My Pusaka, ya. Perunding My Pusaka semua terlatih. Insya-Allah kami mampu memberikan yang terbaik. Jadi kita akan bersiaran lagi esok, ya.
bersama dengan perunding yang lain dan juga kisah yang lain. Dan pada minggu hadapan hari Selasa, pada waktu yang sama, Selasa minggu hadapan akan bersama dengan salah seorang perunding dari tim Jurutera Pusaka, iaitu Puan Hartini Salimun, dengan satu tajuk yang masih lagi dirahsiakan. Ya. Jadi sekian saja untuk kali ini ya. Saya tetap mengharapkan semua sidang penonton berada dalam keadaan sihat fizikal dan mental. Ya. Kalau stres, bangun pagi, sembahyang tahajud. Lepas tu kita sama-sama saksikan Euro 2020 Germany lawan France pagi nanti. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.